Ini dosa yang kita tak nampak. Tetapi kerana tak nampak, sebab itu orang tak berminat. Bila dia tak nampak, bila dia masuk dalam kubur. Sayyidina Ali kan sebut, manusia ketika hidup dalam dunia, dia tidur, dia tak sedar. Dia hanya sedar bila dia masuk dalam kubur. Baru dia sedar, ya Allah, sedikitnya zakat aku bayar, sedikitnya wakaf aku, sedikitnya wakaf aku. Masa itu baru dia minta nak balik ke dunia. Minta pada Allah, ya Allah, hantar tak balik saya ke Kelang. Saya nak sedekah. Malaikat mintalah pada Allah, hantar saya balik ke Bedok. Saya nak wakaf. Tak ada makna, dah mati nak. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan ke akhir dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Yang nak dibawa amalan. Kereta Audi itu kan tinggal, orang lain pula yang bawa. Isteri pun tinggal, orang lain pula yang kawin. Suami pun ditinggal, suami 3 hari dia isteri tinggal. Mula-mula dia menangis, sekarang tak ada ni. Yang nak dibawanya amalan, salah satu amalannya apa? Ni wakaf. Bukankah awal Allah surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam itu namanya mengubah lagu. Dan tak ada lagu OBG, nama dia orang Jin. Dia cipta lagu untuk Sudirman. Gerimis di lautan menang sampai ke Kuala, ku ubati lukaku sendiri, nan barunya terpalang jua. Yang menciptanya OBG. Ada jin yang kita serima. Jin itu nama manusia. Jin. Ni jin kita percaya ada jin di sini. Cuma tak nampak. Kalau nampak, saya dengar penceramah pun tak ada. Ya, dia tua jin tua, ganggu dia sampai ke lantai. Dah tua pangku, ulu-ulu pula kita belah. Sebab tu Allah tak bagi kita nampak. Allah Maha Pengasih. Kalau kita nampak jin tak tidur kita, elok duduk atas katil, jin dia sebelah. Macam mana nak dia? Kita lah pula tak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengok dia ada. Dia minum kita. Sebab itulah dia nampak, dia hikmah tak bagi nampak. Sebab itu janganlah tuan-tuan belajar cara nak nampak jin. Sebab ada orang nak kata saya tak tahu ajar kepada saya ilmu bagi nampak jin. Tak payahlah bang. Nampak kan tak semayang kita, tak khusyuk kita, masalah tanah lagi banyak dia. Sebab tu Allah tak bagi tu wakil. Malaikat malam ni pun ada malaikat. Malam ni ada malaikat, cuma tak nampak. Kadang-kadang dia menyerupai kita tak pasal. Cuma kita tahu bila dia ada malaikat ada, kita rasa tenang. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ini, kita rasa tenang. Sebab malaikat datang. Tuan-tuan duduk di sini dari jam 7 malam, 6:30 petang, duduk sampai sekarang 10 malam. Ada tuan-tuan lenguh? Tak ada. Ada tuan-tuan lenguh? Tak ada.
sekolah pondok, guru saya gajinya RM99. Kesian betul Ustaz. Sebulan RM99 sekolah bayar. Masa itu kerajaan Malaysia belum ambil sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah agama rakyat di bawah bantuan kerajaan. Dalam tempoh 6-7 tahun yang lepas baru kerajaan ambil nama dia SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kerajaan bayar gaji, kerajaan buat bangunan. Dulu sedia berapa? Gajinya RM99, menong saya berbuat, tapi tetap ustaz-ustazah datang mengajar. Tapi sebelum mengajar, apa tetap dulu. Lepas mengajar, tetap buat betul sebab nak kampung. Bila dah macam itu, tuan-tuan, macam mana mereka nak memberikan penuntuan? Gajinya RM99, macam kerja lah. Saya bila gaji saya RM300, RM350 tahun 94. Sahabat-sahabat saya datang jumpa saya, melawat saya di sekolah. Saya dah betul. Betul? Mengajar sekolah ni ya. Gaji berapa? Gaji murah RM300. Aku aja gila 4 kali ganda, 3 kali ganda gaji amali. Apa ada saya? Dia tak baca benar. Tak apalah, rezeki Allah bagi ini tu cukup masalah. Cukup lah. Tapi saya juga tak cukup. Bila saya nak kahwin, isteri saya letak antara RM5,646. Kalau gaji RM300 tu berlaku, bukan RM5,000 bersamaan dengan berapa tahun. Tak makan saya tu. Bapak duit simpan, tak makan tu, nak kahwin. Mana nak makan, mana nak balik kampung, mana nak beli baju lagi. RM5,000 anak masa itu, Masya Allah. Masa itu RM5,000 mahal tu. Belum masuk hantaran lain lagi. Bayangkan kalau gaji banyak itu tuan-tuan, kalau makan mie segera pun kena pecah bumi. Ini untuk makan tengah hari, untuk minum. Susahnya. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang orang tak nak mengajar agama. Orang tak nak mengajar sebab gajinya murah, pahamannya itu. Macam mana sekolah nak bagi mahal, tak ada duit. Orang bagi batu orang sanggup, bagi simen orang sanggup, bagi tanah orang sanggup. Tapi bagi uang untuk gaji guru orang tak sanggup. Sebab dia faham dia bagi gaji guru nanti guru makan pahala pun tak dapat. Tidak, bila dia mengajar anak murid, bila dia mengajar anak murid beramal dengan ilmunya, dia dapat pahala. Kita yang ada pada ilmu, kita dapat pahala. Macam kita sedekah wakaf, macam kita buat masjid, tak kurang. Yang ini yang salah faham. Itu yang kata-kata manusia yang saya kata-kata sempurna. Saya tu ada gaji, guru saya tu ada 47 orang. Gaji mereka sebulan RM60,000. Macam mana saya nak bayar? Itu yang saya berniaga. Saya buat buku. Saya buat buku royalty ni masuk ke sekolah. Tak masuk pada saya. Saya keluar dalam television. Bayaran ni semua masuk sekolah. Saya tak masuk pada saya. Sebab apa? Nak bayar gaji. Sebab tu bila saya sakit sebulan, saya susah hati. Sebulan saya terdapat. Sebulan saya terdapat. Tengok kipas. Nak tengok mana lagi? Itu kata-kata kipas. Macam mana kipas tu pusing macam tu, kepala saya pusing. Macam mana nak tanggung anak yatim? Macam mana nak tanggung orang tua? Macam mana nak biaya dia cuci buah pinggang sama dialisis? Saya fikir. Sebab itu 3 minggu doktor kata Ustaz Azri you rehat sebulan, MCU sebulan. 3 minggu saya dah mengajar anak tak dua TV satu lah. Sebab apa? Saya nak mencari duit untuk sekolah saya. Kalaulah sistem ini dibawa ke tempat saya alangkah cantik tuan-tuan. Sistem yang Muiz buat, sistem yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan bagi RM10, $10. Setiap bulan $10 bagi pada Muiz. Muiz niagakan wang tadi. Muiz buka perniagaan. Untungnya bayar kepada guru-guru, bayar kepada anak yatim, bayar kepada itu. Selesai masalah tuan-tuan. Yang ini yang saya gerakkan di Malaysia. Saya cuba gerakkan di sana. Kalau saya seorang yang menggerakkan susah tuan-tuan. Siapa nak buat? Tak ada siapa sanggup tuan-tuan nak pergi buat buku malam-malam menulis buku. Hasilnya bukan menurut saya. Buat air penawar, buat kismis, buat macam-macam.
Sebab tu saya rasa umur saya tak panjang. Macam-macam penyakit kan. Jadi sistem inilah yang akan bantu guru-guru di Singapura ini, wakaf ilmu ini, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang susah. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa anak-anak yatim dan orang miskin sampai kiamat akan ada. Tuan-tuan jangan terbangga Ustaz, negara kita orang Ustaz, kita miskin sifat. Allah sebut dalam Quran, fakir miskin. Bila sebut fakir miskin, mesti ada fakir miskin. Takkan lupus fakir miskin. Kalau bukan miskin kampung, miskin bandar. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-A'raf juzuk 8, juzuk 9, Allah kisahkan tentang perang. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Cubalah kamu lihat. Selepas itu kami putuskan Musa kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun, tetapi mereka menolak Nabi Musa. Cubalah kamu lihat apa akibat orang yang buat jahat. Allah kata cuba kamu lihat apa jadi pada orang buat jahat. Maknanya Allah suruh tengok Fir'aun. Kalau mayat Fir'aun berebut, tuan-tuan nak tengok apa? Orang tanya saya, Ustaz, apa rahsia orang Mesir boleh mengawet mayat Fir'aun? Jangan dicari betul, jangan dicari rahsia, jangan dicari ubatnya. Yang mengawetkan mayat Fir'aun supaya tidak rebut ialah Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, tengok Fir'aun, sampai kiamat mayat Fir'aun tidak akan rebut. Takkan rebut betul. Sebab tu orang jumpa mayat Fir'aun, tengok ini akibat orang lawan Tuhan. Sesuatu yang Allah sebut dalam Quran akan kekal. Malaikat dalam benda tidak mati dan tak ada orang, cuma disebut saja. Tetapi orang miskin disebut. Cuba tengok zakat 8 asnaf fakir dan miskin. Akan ada fakir miskin. Jadi tuan-tuan, banyak orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, di Malaysia ni ada orang miskin. Saya kata, bawa bagi duit apa pada saya, ataupun apa untuk saya tunjukkan banyak-banyaknya orang miskin. Sebab kita kadang-kadang berkawan dengan orang kaya, kita berkawan dengan orang hebat-hebat, kita tak nampak di sekeliling kita ada orang susah. Dan yang lebih hebat lagi, ada orang susah di kalangan kita tidak cerita yang dia susah. Ni lagi mulia orang. Dia susah, tapi dia tak cakap yang dia susah, dia tak meminta-minta. Ada orang jadi tuan-tuan, bila masa kita tahu dia susah, bila dia mati, Masya Allah. Bila kita ziarah rumah dia, Masya Allah, susah sebenarnya. Sebab tu orang yang macam ni hebat. Ada juga orang yang merayu-rayu. Ya, saya datang ke Singapura ni, saya tak jumpa orang tak suka lagi setakat dengan Alhamdulillah. Pergi ke sisi minyak, tak ada orang yang tak suka, tak ada orang jual blender lagi. Saya kadang-kadang malu tuan-tuan. Saya pergi isi minyak, saya tengok ada budak jual blender, blender, bang harimau cik. Saya kata rumah saya tu banyak bang, dia dengan harimau pun di situ. Dia dalam di sini cik. Saya tanya dekat dia, sekarang pukul 12 malam, kamu anak perempuan, apa lagi kamu buat di minyak ini? Saya mengamalkan bisnes. Saya sekarang sekolah 3 orang mengadakan minggu jual beli, minggu ekonomi. Dia ada tengah malam, ekonomi apa lagi? Kamu sekolah, Ustaz, ini sunnah encik, ini sunnah Rasulullah, kami ini sunnah Rasulullah. Itu yang keluar dalam paper di Malaysia, keluar dalam surat khabar di Malaysia, surat dalam berita. Saya sedih tengok budak-budak ni. Jadi ia kita buat berjual kalender, jual bang, jual minyak pada orang bukan Islam. Saya kata, mana cikgu kamu? Saya nak ni, saya Ustaz Kazim Ilyas. Kenal tak? Tak kenal, tak tahu dapur kita. Ada tak nama telefon? Saya nak telefon cikgu kamu. Suruh dia datang, saya nak jumpa. Pak siapa kamu bawa budak-budak ni pergi tunggu dekat bank, tunggu dekat petrol pump, suruh putih dulu. Tak malu pun. Sedih tak tengok budaya kita. Sebab tu bila saya datang ke sini, mungkin benda tu tidak ada, alhamdulillah. Tapi kita buat dalam bentuk yang lebih tersusun. Muiz buat dalam bentuk yang tersusun, masjid buat dalam bentuk yang tersusun. Tak payah banyak-banyak, $10
Perak. Negeri saya negeri Perak. Mahat Hafiz beratus-ratus. Sekolah pertama berpuluh-puluh. Sekolah rendah beratus-ratus. Bagaimana kami nak jalan supaya guru dapat duit, dapat gaji, dapat duit, income yang bagus? Kita tanam kelapa sawit. Beli tanam kelapa sawit. Kain kelapa sawit jual. Untung inilah yang bayar gaji guru-guru. Alhamdulillah. Ini kerajaan negeri buat syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tanam sawit di mana? Tanam tak ada. Cari benda yang lain. Buat benda yang lain. Kita sekarang nak cari amalan untuk kita di dalam kubur. Kita nak carikan supaya cerah kubur kita. Kita nak hidup berapa lama lagi? Berapa lama nak hidup lagi? Sebab itu kita percaya kepada orang dalam kubur itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Saya bila saya tengok cerita tentang kubur di Astro, ya Allah. Tiap-tiap hari macam cerita. Yang mayat berair, yang mayat basah dengan air air, ya Allah, saya baca cerita. Tak jadi kat kita. Takut tuan-tuan jadi macam itu. Benda baik. Itu sifat orang bertakwa. Yang kedua ialah mendirikan salat. Itu sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah bagi pada dia, dia sumbangkan balik sebahagian daripada dia. Min itu bukan sebahagian, bukan separuh. Bukan maknanya air ni sebotol bagi separuh, tidak. Sebahagian maknanya sikit. Jangan tuan-tuan faham separuh nisfu. Nisfu sebahagian yang disebut, bukan sebahagian. Tuhan cuma minta sikit. Min itu sikit. Cubalah tuan-tuan. Di belakang kita ada dapur, surau masjid kita ada dapur, ada pantry. Di rumah kita ada sekilo gula. Takkan semua orang nak bawa sekilo gula. Tuan-tuan nak makan apa pula gula di rumah? Tapi cuba bawa seorang satu camca. Cuba bawa seorang satu sudu. Yang ada 6,000. 6,000 camca. 6,000 sudu gula bersama berapa kilo? Dia tak minta banyak-banyak. Pokok lah kita. Gaji $10,000. Sebab tu $8,000. Nak makan apa? Sikit. Yang datang malam ini 4,000 orang. 4,000 orang nak bagi RM10. $10 dah $40,000. Cukup. Seminggu $40,000. Clear. Nak buat pengajian banyak. Nak buat apa banyak? RM10. Dia tak terasa pun. Tiket di seminggu pun $148 pun. Boleh pula bayar dengan bangga dia. Padahal dia tak boleh cerah dalam kubur. Dia tak boleh menerangkan kita dalam kubur. Tetapi wakaf ini esok malaikat muka dan kaki duduk dalam kubur itu. Dia katakan, janganlah ini akan datang dua malaikat pada kamu. Mesti datang. Saya dijemput menyampaikan ceramah. Dia datang mestinya orang besar. Ceramah amal ma'ruf nahi munkar. Dijemput pada yang berbahagia untuk resmikan ceramah agama pada pagi ini. Terus silakan. Kita hendak sama-sama berusaha menyuruh berbuat yang baik, amal ma'ruf dan bukan nanti. Menurut saya siap sekali tahu. Dia sekolah lagi ke amal ma'ruf bukan nanti. Bukan amal ma'ruf, bukan nanti. Amal ma'ruf nahi munkar. Kesasar disebut bukan nanti. Nabi Muhammad bersabda. Aku pula rupanya SAW. Mereka jadi hantam saja dalam Nabi Muhammad pernah bersabda. Sebab itu agak-agak tak berhenti berlalu, dia diam, jangan berlalu badan. Ini banyak kita ni yang tak erti-erti tapi berlagak badan. Kalau agak-agak tak erti azan, jangan kata-kata pergi kat mikrofon. Ini kata-kata pergi mikrofon.
berani ni. Ya Allah, itu lagi silap ayat ala falah dulu, ayat ala solah kemudian. Jangan. Sebab tu tengah ada ilmu di dada. Lepas suruh juga ni, nampak dia imam Islam. Tak bunyi apa, baca sembahyang zuhur, tak bunyi apa, Allah Akbar dia dengar. Dalam tak confident tu dia buat-buat ada datuk, buat tak tolak imam. Kadang-kadang dia sembahyang sampai 5 rakaat zuhur. Masya Allah. Ada sembahyang-sembahyang ya, tak boleh 5 pula. Sudah tukar. Kali 5. Siapa-siapa lagi. Sekarang ini dia Tuhan minta sikit-sikit. Tuhan tak minta banyak-banyak. Tuhan minta 2,5% saja untuk bayar zakat. Dia tak minta 25%. 2,5 je untuk zakat. Dia cuma minta 1/10 untuk zakat. Dia tak minta banyak pun. Kenapa kita nak? Dan Allah balas banyak. Tuan jangan takut. Saya guru agama 23 tahun. Saya orang yang buka sekolah bertahun-tahun daripada tahun 96 sampailah saya buka sekolah saya sendiri 2007, 2005. Jangan bercakap tentang susah nak buka sekolah. Jangan cakap tentang susah nak bela anak yatim. Jangan cakap susah-susah. Tuhan bagi rezeki. Dan orang yang derma ni Allah bagi rezeki. Tuan-tuan pergi ke Ipoh, pergi ke satu restoran di Ipoh, di jalan yang Kalso. Orang Singapura 4 pas dia bawa pergi sana. Makan ayam kampung dan belut. Ingatkan pulau, pokoknya belut duduk dari kering. Banyaknya pulau, bukan pulau baci belut. Ini ingatkan pulau. Bukan. Kalau pulau, orang kata sebut pulau, bukan pulau. Ini belut. Makan belut sedap. Tuan-tuan, aku kerja tu Haji. Dia ada restoran, 3 buah restoran. Dan dia ada 3 buah isteri. Apa buahnya juga tentang saja dalam itu. Dia ada 3 isteri. Setiap isteri dia pegang satu restoran. Setiap satu isteri pegang satu restoran. Banyaknya duit Ustaz. Isteri ramai, restoran tu ramai, restoran banyak. Tuan-tuan, setiap pagi dia masak makanan untuk anak-anak yatim percuma. Dia hantar breakfast, makan tengah hari, makan malam. 3 kali sehari dia hantar untuk rumah anak yatim percuma. Tak payah basuh, nanti dia ambil pula. Nanti tengah hari hantar lagi, tak payah basuh, nanti malam dia hantar pula. Masya Allah, tuan-tuan. Satu hari dia panggil budak-budak sekolah saya buka puasa, dan saya buat ceramah di restoran dia di tingkat atas. Percuma, siapa tak datang makan, siapa tak dengar ceramah datanglah, sambil dengar sambil makan, sambil makan sambil dengar. Dia kata, Ustaz, bila saya buat program macam ini Ustaz, satu malam dia boleh menjejak jualan 14,000 sampai 30,000 ringgit satu malam. Bayangkan tuan-tuan, satu malam 14,000 sampai 30,000 ringgit. Dia hanya satu kedai, kalau 3 kedai. Sebab tu dia ajar pada saya, Ustaz, bak anak yatim, bak sekolah, bak tentang ilmu, Ustaz jangan takut. InsyaAllah Allah bagi rezeki berlimpah ruah. Tuan-tuan, saya mula-mula buka sekolah. Cina datang pada zakat, bukan Islam. Dia tanya dekat saya, Encik, ini mau bikin tokong? Bukan tokong, ini sekolah ulama, belajar ulama Islam. Ini mau bikin surau semayangnya, semayang Tuhan. Ialah tokoh lah, kasih semayangnya, bukan tokoh surau. Ialah ini semayangnya sama tokoh, bukan tokoh lah. Dia tak kata tokoh. Dia ambil cek, dia bagi cek. Ini dia apa dia tukar? Ini saya punya zakat. Orang bukan Islam tak wajib bayar zakat. Pertama saya tahu, tapi bila saya bagi Tuhan lagi banyak lagi bisnes. More you give, more you get more. Masya Allah. Dia bukan Islam, dia percaya betul. Lagi banyak kamu bagi, lagi banyak kamu dapat.
di Perak. Dia India, orang Hindu, tapi dia tak kedekut tuan-tuan dia buat jalan tol. Kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya jalan tol itu India tuan. Bukan duit kerajaan, bukan duit majlis bandaraya, dia punya duit. Kalau orang bukan Islam masih berjaya, dan berjaya tu akan rezeki. Apa yang tuan takut kalau tuan nak wakaf ilmu? Dah dapat Allah dapat, Allah gantikan rezeki pun lain pula. InsyaAllah. Sebab itu jangan jadi orang yang berikut macam Najib Baik. Nah, jadilah orang yang baik-baik. Tapi kalau tuan nak wakaf, tuan nak sedekah pun, janganlah sedekah orang punya. Ini harta bapak bertua. Kita tak ada wakaf apa. Kita tak nak wasiat kerana harta kita sendiri. Jangan wasiat melibatkan orang lain. Kita dah tua, anak dah dewasa, kita panggil anak kita. Kita kata, Osman, ayah dah tua, ayah rasa dia tak aman. Ayah wasiat pada kamu, kalau ayah mati, kamu pergilah kahwin dengan Rosita Cipta. Baiklah ayah, wasiat itu akan Osman tunaikan. Tak terbening Rosita Cipta. 10 orang wasiat nama ini. Arwah bapak saya wasiat saya kahwin dengan arwah. Berdosa tau. Ini tak sah wasiat gila kita pula. Dia bukan tak gila, ini gila babi. Tak ada haru tuan wasiat dan harta orang. Kalau bapak mati, ambil harta kereta tu imam untuk sedekahkan ayat dia. Tu imam kata, habis tu saya tak pakai kereta apa ni? Wakaf mesti meletakkan harta kita. Begitu juga kalau kita tak ada dua semua wakaf. Jangan tiru yang bilang lima. Cerita 3 hamdul. Kata Haji Bahri bawa anak yatim. Bantukan anak yatim piatu. Suara bilang yang lain Haji Bahri. Biar ramai masih di tengah tempat air ada wak dan tu. Tak kena. Tuan Syekh, boleh saya tanya, apakah permintaan hajatan Syekh? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Saya memelihara anak-anak yatim. Oh, kebetulan Tuan Haji, bapak saya tak payah zakat. Inilah rumah anak-anak yatim Tuan Haji. Anak-anak semua, inilah asrama kita yang baru. Benar manis tu. Minta nyawa. Sabar dulu. Nasihat 25%. Ini tak sah wakaf. Itu bukan ambil untuk orang senang wakaf kan. Dia kena minta izin. Apa yang melibatkan orang kena minta izin? Nak bayar zakat pada dia. Nak bayar zakat fitrah. Nak bayar zakat mak kita ni ada orang kawan kita. Nak bayar zakat untuk dia. Zakat kamu pada kali ini aku tolong bayarkan. Jadi kamu simpan. Sah, tapi kena minta izin kepada dia. Nak buat korban, jadi dia tuan-tuan nak buat korban, ada kawan tuan-tuan. Kena minta izin dia. Dek, aku kesian tengok kamu tak ada duit nak buat korban. Bercakap nak buat korban kami kena ada. Jadi $700, $900, $1,000 dia aku sedekahkan untuk buat zakat. Akibat korban atas nama kami. Kena minta izin dia. Ini tuan-tuan yang kita kena faham. Tetapi kalau harta itu adalah harta tuan-tuan, wafat. Saya katakan tadi tuan-tuan, saya bukan ria. Yang saya cerita saya punya pengikut, orang yang ikut kuliah saya ramai-ramai, saya bukan ria. Saya cuma nak cerita betapa senangnya kita dapat pahala. Kita tak boleh ceramah, kita tak boleh kuliah, kita tak pandai kuliah, kita tak boleh bercakap, kita banyak kerja lain, kita ada bisnes, kita ada keluarga, kita tak serak, kita tak mampu nak bagi ceramah. Tak apa, duduk dia sponsor, wakaf ilmu, sedekah ilmu, sedekah peluang untuk orang mengajar, untuk belajar, budak-budak belajar. Tiap-tiap kali mereka belajar, tiap-tiap kali mereka buka Quran, tiap-tiap kali mereka buka kitab. Walaupun abang tidak mengajar, walaupun abang tidak mengajar, apa
akibat daripada kita berwakaf di atas dunia yang sementara ini. Terima kasih Ustaz Irwan, terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya nak balik besok pagi, doakan supaya saya selamat, dan insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah tak silap saya bulan 10 kita ada lagi program yang terbesar adalah pada bulan 12 ya, sebelum saya pencet kita akan buat di Kallang Theater, tak silap saya lah, jadi program penutup. Dan bagi tuan-tuan yang hantar anak ke sekolah saya untuk aktiviti sekolah, boleh juga dengan pihak Irham Management ataupun kalau nak ikut saya pergi umrah juga. Sebab tahun depan sedang ceramah banyak-banyak anak, saya nak habiskan dengan umrah saja. Jadi mudah-mudahan